بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan tafsir juzuk amma. Kita masuk tafsir surah Al-Alaq. Suratul Alaq Makkiyah, mengandungi 19 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Maksud dia, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah engkau dengan nama Tuhan engkau yang menjadikan. Tuan-tuan, kita nak baca satu surah. Yang surah ini daripada ayat 1 sampai ayat 5 merupakan surah ataupun ayat yang mula-mula Tuhan buat turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi Muhammad duduk uzlah di Gua Hira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ni, ayat mula-mula turun ni, dengan firman dia, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan. Ni. Di sini banyak tafsiran orang buat menceritakan tentang Islam mengutamakan ilmu. Ayat yang mula-mula turun, suruh baca. Cukup untuk bagi faham pada semua orang Islam bahawa orang Islam mesti jadi orang yang ada ilmu. Nombor 1, ilmu agama. Dan Islam juga suruh kita supaya belajar ilmu-ilmu yang kita duk kata sebagai ilmu dunia. Allah Subhanahu wa taala suruh kita belajar semua ilmu ni, tapi mestilah belajar dengan dimulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang belajar bidang kejuruteraan, nak jadi engineer, dia belajar bidang kejuruteraan dengan mula bismillah, dia akan jadi engineer muslim. Kalau dia belajar bidang kedoktoran, dia mula nak belajar dengan bismillah, dia akan jadi doktor muslim. Demikianlah halnya dia belajar bidang apa pun, kalau dia nak mula belajar tu, dia mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia manusia yang berilmu, bahkan amat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqal insana min 'alaq. Menjadikan dia, yakni menjadikan Allah akan manusia daripada darah beku. Manusia ni Allah bagi jadi mula-mula daripada mani, nutfah. Daripada nutfah masuk dalam kandungan mak dia, dia menjadi alaqah, dia menjadi darah. Kemudian menjadi mudghah, menjadi segumpai daging. Manusia yang berasal daripada setitik air mani yang hina. Air mani cukup hina, dengan bau dia orang tak suka. Bahkan disebut di dalam banyak tafsir, kalau sekiranya dia menitik atas bumi, tak ada menatang. Tak ada menatang nak pergi ke dia. Semut tak akan hurung dia, ayam itik tidak akan patuk, tidak akan sudu dia.
Hinanya asal kejadian manusia ni. Tiba-tiba manusia yang dijadikan daripada alaq, daripada darah beku ni, bila terbit atas dunia, jadi manusia remaja, jadi manusia dewasa, jadi manusia dewasa yang mempunyai kuasa dan kepandaian. Manusia sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu maha mulia. Baca, kamu bacalah semua ilmu yang Allah buat turun ni. Kalau sekiranya ilmu ni disuratkan, kamu baca ilmu-ilmu ni. Tapi ingat, Tuhan kamu maha mulia. Jangan sekali-kali kamu belajar bidang kedoktoran, kamu belajar bidang kejuruteraan, kamu belajar bidang-bidang yang kamu rasa hebat di atas dunia ni, kemudiannya kamu rasa Allah tidak mulia. Bahkan kamu lebih mulia daripada Allah. Yang ni salah. Maka Allah kata, Iqra wa rabbukal akram. Baca, tapi ingat, Tuhan kamu maha mulia. Firman Allah, Allazi 'allama bil qalam. Dialah Tuhan yang mengajar dengan qalam. Tuan-tuan, kita mengaji, baca saja tak boleh. Kena tulis. Itu sebab baca dengan tulis ni dia sekali. Allah mengajak manusia membaca. Kita nak baca, kena ada orang tulis dulu. Baru kita boleh baca. Maka nak dapat ilmu, bukan dengar saja, mesti baca. Kita nak dengar, kita nak baca, mesti ada orang tulis ilmu tu. Maka ini disuruh oleh agama kita. Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajak Allah akan manusia apa yang belum diketahui. Tafsir. Dia kata telah sah riwayat. Maksudnya riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bahawa mula-mula Nabi kita terima pangkat jadi Nabi. Dan mula-mula terima wahyu hanya dengan perantaraan mimpi yang sah. Yang ini mimpi yang benar. Nabi mula-mula sekali sebelum turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini, sebelum turun ayat ni, Allah sudah wakmai kepada Nabi ini satu bentuk mimpi. Dan mimpi itu mimpi benar. Mimpi yang memberitahu kepada Nabi bahawa Nabi akan dilantik menjadi Nabi akhir zaman. Nabi terima dalam bentuk mimpi dulu. Start daripada Nabi terima mimpi itu, Nabi jadi susah hati. Kerana Nabi tak pernah mimpi macam tu. Mimpi dalam mimpi dia, diberitahu kepada dia, dia ni nak jadi Nabi. Mimpi ni mimpi yang cukup pelik. Mimpi yang cukup luar biasa. Jadi Nabi ni jadi duk terfikir-fikir. Apa yang ada di sebalik mimpi ni? Mimpi kata dia nak dilantik jadi Nabi ni. Sehingga kan Nabi SAW bawa diri pergi ke satu tempat yang bernama Gua Hira dengan tujuan nak tenangkan diri dia, nak beruzlah, nak mencari ketenangan diri, nak cari daripada Tuhan yang Maha Besar. Kata dia kerana tenaga dan kekuatan Nabi kita belum cukup untuk melihat malaikat Jibril di waktu sedang tahu-tahunya, yakni dalam keadaan sedang jaga dan tidak-tidak. Tujuan Nabi Muhammad SAW didatangkan mimpi dulu dekat dia sebelum jumpa Jibril betul. Tujuan dia ialah supaya Nabi dapat satu kekuatan dulu. Kalau pertama kali terus jumpa Jibril dalam rupa Jibril yang sebenar, Nabi tak boleh tahan. Maka beritahu dulu kata Muhammad, kamu akan dilantik jadi Nabi. Nabi dah dapat dah satu benda. Nabi dah bersedia dari segi psikologi. Kemudian baru Nabi dijumpakan dengan Jibril alaihi salam. Jibril turun dalam rupa manusia. Dia kata sewaktu Nabi kita tengah berkhalwat di Gua Hira, iaitu pada 17 Ramadan. Maka datanglah Jibril merupa dirinya sebagai manusia. Mendapatkan Nabi kita di Gua Hira. Sedang Nabi SAW tahu ataupun tidak tidur. Inilah baru Nabi SAW jumpa dengan Jibril dalam keadaan Nabi jaga. Dalam keadaan sedang Jibril mai depan Nabi. Maka itulah baru Nabi kita mula-mula melihat Jibril dalam keadaan tahu dan sedang. Itulah pertama kali Nabi jumpa Jibril dalam keadaan Nabi jaga, bukan mimpi. Jibril berkata kepada Nabi kita SAW dengan kata dia Iqra. Maksud dia bacalah olehmu. Nabi jawab, Ma ana biqari. Maksudnya saya tak pandai baca.
Ini cerita yang kita selalu dengar. Jibril turun mai jumpa Nabi. Dia peluk Nabi. Dia kata dekat Nabi, "Iqra, baca." Nabi jawab, "Ma ana biqari'in." Aku tak reti baca. Jibril lalu menutupi Nabi kita sehingga kepayahan. Dia peluk Nabi ni sampai Nabi jadi lemah. Itu maksud dia. Maka sesudah itu, dilepaskannya Nabi kita. Lalu berkata Jibril, "Iqra, baca." Nabi jawab, "Ma ana biqari." Nabi kata, "Aku tak reti baca." Jibril membuat seperti yang pertama tadi. Begitulah sampai 3 kali Jibril peluk Nabi. Jibril kata, "Iqra." Dan 3 kali Nabi jawab, "Ma ana biqari." Aku tak reti baca. Pada kali yang keempat, Jibril membacakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Sampailah kepada akhir ayat yang kelima, iaitu permulaan surah Al-Alaq ini. 3 kali peluk, Nabi duk jawab tak reti baca. Kali keempat, Jibril baca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Baca sampai situ. Yakni sebagai yang tersalin pada permulaan surah yang kita baca tadi. Yakni sekadar 5 ayat itulah mula-mula khitab Allah ataupun perkataan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terima 5 ayat tu dulu. Nampak? Di sini pun dia ada hikmah juga. Dia ada hikmah. Maksudnya apa? Maksudnya Allah nak beritahu kepada manusia, kita nak boleh satu-satu benda tak boleh gopoh. Tak boleh gopoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang terbaik. Pun Tuhan tak bagi sedar 1 juz dekat dia. Tuhan bagi dekat dia ayat 1 sampai ayat 5 dulu. Bagi banyak tu dulu. Cukup dulu untuk mula banyak tu. Tak boleh sedar kena-kena sampai sejuz. Tak boleh. Maka demikian halnya kita dengan manusia. Kita nak tarik satu manusia, kita nak tarik satu manusia yang nampak liak. Tak boleh bagi syarahan kat dia 2 jam nak suruh dia berubah, tak boleh. Himpit dia, cakap sikit-sikit dulu kat dia. Pelan-pelan. Lama kelamaan masuk dalam hati dia, berubah dia dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makna dia sekadar 5 ayat itu surah Al-Alaq inilah mula-mula Quran diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat 6 dan seterusnya daripada surah ini tidak turun pada waktu itu, tetapi adalah dia turun terkemudian dengan semua faqih ulama-ulama Islam seluruhnya. Ayat 6 sampai kepada ayat 19 turun kemudian. Allah buat turun 1 sampai 5 dulu surah Al-Alaq, cukup dulu untuk Nabi sebagai permulaan. Kemudiannya baru Allah buat turun ayat 6 sampailah kepada ayat 19 turun untuk nak melengkapkan surah Al-Alaq yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata setelah Nabi kita terima Quran yang pertama kali itu, maka Nabi pulang ke rumah Khadijah, isteri dia. Pengalaman pertama, jumpa satu manusia yang Nabi tidak kenal dia, Nabi tak tahu dia siapa. Mai-mai depan Nabi, suruh Nabi baca. Nabi kata, "Aku tak hati baca." Dia peluk Nabi sampai lemah nak menyawa, tak boleh. Kata lagi baca, Nabi kata, "Aku tak hati baca." Dia peluk lagi sampai 3 kali. Kemudian dia baca ayat 1 sampai ayat 5. Nabi dalam keadaan terpinga-pinga, dalam keadaan bingung, dalam keadaan tak tahu, confused, tak tahu ni apa cerita ni nak jadi ke aku ni. Nabi lari balik ke rumah isteri dia Khadijah. Dengan gemetar dan muka pucat sebagai kedinginan. Dia kata, Nabi balik sampai di rumah ni Khadijah terkejut. Tak pernah tengok muka Nabi pucat macam tu. Nabi sampai di rumah ni, Khadijah tengok-tengok ni muka pucat lesi. Macam orang dalam kesejukan, dalam kedinginan. Pucat lesi muka Nabi. Hal keadaan badan Nabi ni gementar. Dia ketak ni macam terkejut sangat. Lalu Nabi minta isterinya selimutkan dia. Dalam riwayat ni dia cerita, Nabi balik-balik dia kata dekat Khadijah, dia kata, "Ya Khadijah, zammiluni, zammiluni, zammiluni." Nabi kata, "Wahai Khadijah, selimut aku. Tolong selimut aku. Tolong selimut aku." Maka sebabnya adalah kerana baru melihat Jibril dalam keadaan sedang dan jaga. Itu sebab Nabi ketak sangat.
Dan kerana berat dan juga hebatnya wahyu ataupun Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW. Pertama, yang jadi pucat tu pertama, kerana terkejut ni. Tak kenal ni, tahu turun main peluk ni. Tu satu, sebab terkejut, sebab jadi pucat ni. Yang kedua, sebab Quran ni memang berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Tuhan kata sesungguhnya kami akan campakkan kepada kamu wahai Muhammad qawlan thaqila, kata-kata yang berat. Quran ni berat. Berat dari segi nak hafal, berat. Berat dari segi nak ingat ni, ayat-ayat dia ni dah ingat dah, nak mempertahankan ingatan tu berat. Tuan-tuan, bukan sikit tuan-tuan orang yang dah dapat gelaran Al-Hafiz lepas tu lupa. Bukan sikit. Dapat dah Al-Hafiz ni, diuji dah 30 juzuk, ingat elok dan sebagainya, lepas tu lupa. Bukan sikit orang yang jadi macam ni. Pasal apa? Pasal Quran ini satu benda berat. Berat untuk manusia nak memegang amanah, mengingat dia ni berat. Apatah lagi berat dari segi nak mengamalkan tuntutan ayat-ayat Quran ini, lagi berat. Maka Quran disebut sebagai qaulan thaqila, kata-kata yang sangat berat. Nabi bila terima ayat Quran 5 ayat ni ternyata berat untuk Nabi sehingga jadi pucat dan ketah seluruh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, dia buat mai cerita ni. Bila Nabi balik sampai di rumah, dia kata, ya Khadijah, zammiluni, zammiluni. Ya Khadijah, selimut aku, selimut aku. Khadijah ni tak cakap banyak. Tak tanya apa, tak kata apa. Terus dia ambil ke selimut, terus dia selimut Nabi. Sehinggalah keadaan Nabi nampak reda, nampak tenang. Baru Khadijah kata. Khadijah kata, jangan takut, wahai suamiku. Demi Allah, Allah tidak akan menghina dan mengapa-apakan kamu. Khadijah ni sebagai isteri yang Nabi tak boleh lupa sampai bila-bila. Bila Nabi balik dalam keadaan macam tu, dalam keadaan muka pucat, dalam keadaan duk ketak satu badan ni, minta diselimutkan, Khadijah tak ada cakap banyak. Dia ambil kain selimut, dia selimut Nabi, dia kata, dia tunggu sampai Nabi tenang. Bila Nabi tenang, dia kata dekat Nabi, tak usah takut, wahai suamiku. Demi Allah, dia kata, Allah tidak akan hina kamu. Allah tidak akan mengapa-apakan kamu. Kerana, dia kata satu, kerana kamu satu orang manusia yang suka menyambungkan silaturahim. Kamu ni, wahai suamiku, aku kenal kamu. Kamu orang baik. Kamu adalah satu orang manusia yang tak suka berkelahi dengan orang. Tak suka bergaduh dengan orang. Tak suka cari pasal dengan orang. Kamu adalah manusia yang suka menghubungkan silaturahim. Dia kata. Yang kedua, kamu satu orang manusia yang sentiasa cakap benar. Tidak pernah cakap bohong. Dia kata. Yang ketiga, kamu satu orang manusia yang sentiasa suka menjamu orang-orang yang mai ke rumah. Kata dia yang keempat, kamu adalah satu orang manusia yang sudah banyak menanggung susah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tentu tidak akan mengapa-apakan kamu. Itu dia. Isteri dia, tenangkan dia macam tu. Isteri Nabi SAW ni, dia tenangkan Nabi macam tu. Tak usahlah, tak usah duk bimbang, tak usah duk takut. Kamu orang baik, Allah tentu akan jaga kamu. Kemudian, setelah keadaan jadi tenang elok, Khadijah bawa Nabi SAW pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal sepupu Khadijah. Dia ni alim kitab Injil. Waraqah bin Naufal ni beragama Nasrani. Dia alim dalam kitab Injil. Dan pada masa tu Waraqah bin Naufal ni mata buta dah. Dia tua. Dia sangat tua pada masa tu. Sampai mata ni kelabu-kelabu jadi buta. Waraqah bin Naufal ni pula dia sangat berjasa kerana dia telah menterjemahkan. Dia orang yang mula-mula menterjemahkan kitab Injil ke bahasa Arab. Ni yang kata Waraqah bin Naufal ni orang hebat. Khadijah bawa Nabi pergi jumpa Waraqah bin Naufal kerana Waraqah bin Naufal ni orang yang terkenal pada masa tu, orang alim, orang yang disanjung, orang yang dihormati oleh masyarakat di Mekah pada masa itu. Bila sampai dekat Waraqah bin Naufal, Waraqah tanya dia, wahai sepupu aku, dia kata, apa yang menimpa kamu?
Nabi SAW kata, aku sebelum ni ada mimpi. Kemudian aku ronsin duk fikir tentang mimpi aku. Aku dengan berbekalkan sikit makanan yang Khadijah buat, aku pergi duduk sorang-sorang dalam Gua Hira, memikirkan tentang mimpi yang Tuhan bagi ke aku ni. Tiba-tiba aku didatangi oleh satu benda rupa macam manusia, tapi aku tak kenal dia. Nabi kata. Dia peluk aku sampai aku tak boleh nak bernafas. Dia kata dekat aku, Iqra. Aku kata aku tak reti baca. Dia peluk aku. Dia kata Iqra. Aku kata aku tak reti baca. Dia peluk aku. Dia kata Iqra. Aku kata aku tak reti baca. Tiba-tiba dia baca. Nabi terus ingat dah. Nabi baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5. Aku tak tahu siapa dia ni dan aku tak tahu apa nak jadi dekat aku. Waraqah bin Naufal bila dengar macam tu, dia golek kepala. Dia kata, bergembiralah wahai Muhammad, kamulah Nabi yang dijanjikan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Dia kata. Dia terus kata dekat Nabi, dia kata, wahai Muhammad, absyir, bergembiralah wahai Muhammad, kamulah Nabi yang disebutkan di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang turun dekat kamu itu Jibril. Dia kata, yang pernah turun kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia kata, kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala bagi aku kuatlah ni, dia kata aku akan bersama dengan kamu. Kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur aku, dia kata, sewaktu kamu kena halau keluar daripada Mekah oleh kaum kamu sendiri esok, aku akan keluar sama dengan kamu. Oh, dia kata macam tu. Dia kata dekat Nabi, kalau Tuhan bagi aku kuat, aku akan sama dengan. Kalau Allah panjang umur aku sampai hari kamu kena halau dengan adik-beradik kamu sendiri esok ni, aku akan keluar sama dengan kamu. Nabi tanya Waraqah bin Naufal. Nabi kata, wahai bapa, wahai Waraqah, dia kata, mungkinkah aku dihalau oleh keluarga aku sendiri, oleh kaum aku sendiri? Jawab Waraqah bin Naufal. Dia kata, tidak ada manusia yang membaca ayat-ayat yang diturunkan oleh Tuhan dia, melainkan kaum dia akan usir dia. Dia kata, kaum dia akan hambat dia. Kamu sudah dilantik menjadi Nabi akhir zaman, tunggu masa kamu akan dihalau oleh kaum kamu. Dia terus cakap macam tu. Dalam hadis tu kata, tidak lama selepas itu, Waraqah bin Naufal pun meninggal dunia. Mati dia lepas tu. Dia tak dan nak ikut sama dengan Nabi SAW dalam perjuangan ni. Ni cerita tentang Waraqah bin Naufal. Dia kata, sekarang marilah kita mentafsirkan surah ini. Kerana itulah yang maksud kita. Dia kata, matlamat kita lah ni nak cerita tentang tafsir surah ni. Iaitu ayat 1 dan ayat 2. Allah berkata kepada Nabi kita, bacalah engkau. Yang ni, jadilah engkau orang yang membaca dengan nama Tuhan yang telah menjadikan engkau. Dialah Tuhan yang telah menjadikan manusia daripada alaq. Yang ni daripada darah beku. Itu dia. Ni ayat yang kita nak baca ni, Allah Subhanahu wa taala suruh kita orang Islam ni rajin baca. Bukan baca surah Abah. Rajin baca Quran, rajin baca benda-benda yang ada kaitan dengan Quran dan hadis Nabi SAW dan berkaitan dengan bidang ilmu yang boleh mengangkat Islam kembali ke kegemilangan dia. Begitu. Dan telah dimaklumi bahawa Nabi kita sedari kecilnya tak pandai tulis, tak pandai baca. Yang kata Nabi seorang yang ummi. Maksudnya ialah Nabi satu orang yang daripada kecil tak reti tulis, tidak reti baca. Kerana Nabi tidak pernah duduk di bangku sekolah. Dan untuk jadi satu mukjizat pula kepadanya, Nabi SAW ditakdirkan tidak reti tulis, tidak reti baca, kerana nak jadikan itu sebagai tanda mukjizat Nabi. Kalau Tuhan takdirkan Nabi jadi pandai, bila Nabi duk baca ayat Quran, orang kata dia karang. Kalau Allah takdirkan Nabi Muhammad ni jadi pandai, kecil-kecil lagi boleh duk baca dah, macam-macam tulisan semua boleh baca. Bila Nabi mengaku kata dia jadi Nabi, orang tak percaya. Orang kata dia ni memang daripada kecil cerdik. Dia karang tu benda tu. Orang nanti tak percaya. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi ni tak reti baca. Kemudiannya bila Nabi baca ayat-ayat Quran, orang tak boleh kata Nabi karang. Pasal apa?
Pasal Nabi satu orang yang tidak pandai menulis. Apatah lagi nak mengarang. Mana mungkin dia nak karang benda-benda ni semua. Sudah tentu hak dia baca ni, Allah yang bagi ke dia. Ini mukjizat dia. Dia kata itulah. Maka dia menjawab perkataan Jibril dengan kata dia, ma'ana biqari. Saya tidak pandai baca. Sebagaimana diterangkan terdahulu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan iqra' kepada Nabi. Maksudnya sekalipun engkau seorang yang tak pandai baca, jadilah engkau orang yang membaca. Itu dia. Walaupun tak pandai baca, tapi bila ayat diturunkan, kamu kena baca ayat-ayat Quran. Kerana engkau tak dapat tidak akan membaca Quran ini. Itu dia. Pasal apa? Pasal Nabi memang kerja dia. Dia kena baca ayat Quran 30 juzuk ni. Nabi kena baca. Itu kerja Nabi SAW. Kata dia, kitab yang akhir kepada manusia. Quran adalah kitab penghabis. Dengan lidahmu sendiri, baca kepada orang. Biarlah engkau tidak pandai menulis, tidak mengapa. Nabi tak kerti tulis pun tak apa. Nabi baca ayat Quran ni. Bagi orang-orang yang dengar ni, dengar ayat ni daripada mulut Nabi SAW sendiri. Maka jadilah engkau membaca dengan kesukaan dan pertolongan Tuhanmu yang telah menjadikan. Maka hendaklah kau baca Quran kepada manusia dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhanmu. Semata-mata kerana meninggikan nama Tuhanmu yang telah menjadikan segala yang ada. Sedang pandai membaca itu termasuk di dalam kejadian Tuhan di dalamnya. Tuhanmu itulah yang menjadikan manusia yang mana jua pun. Semuanya dijadikan daripada darah. Yang asalnya mani laki-laki dan perempuan. Itu dia. Tak ada seorang manusia dalam dunia ni yang bukan Tuhan buat. Semua Tuhan buat. Semua daripada Nabi Adam AS sampailah manusia hak penghabis sekali beranak keluar sebelum kiamat. Semua Tuhan buat. Bahkan bukan manusia sahaja. Semua makhluk lain. Malaikat, jin, iblis, syaitan, menatang, semua. Semua Allah Subhanahu wa ta'ala buat. Kata dia dengan ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Allah mengatakan, bacalah. Sebermula Tuhanmu itu ada akram, yakni ada mulia dan amat pemurah. Tuhan adalah Tuhan yang maha mulia dan maha pemurah. Melebihi segala sesuatu yang diharap-harap akan pemberiannya itu. Maka Tuhanmu yang amat pemurah itu mengajari dengan qalam. Yakni memberi faham dan memberi pengetahuan kepada manusia dengan perantaraan qalam ataupun pena dan surat. Itu dia. Tuhan ajak benar. Manusia boleh reti tulis apa semua ni, Tuhan ajak. Bukan manusia reka sendiri. Tuhan ajak suruh tulis benar. Sebagaimana dia memberikan faham dan memberi pengetahuan dengan perantaraan lidah ataupun perkataan yang terang. Maka Tuhanmu yang amat pemurah itu juga mengajak manusia apa-apa yang belum diketahui oleh manusia itu. Tuan-tuan, Tuhan ajak kita kadang-kadang dalam bentuk dia tunjuk satu benda, dia suruh kita fikir. Tuhan ajak. Dia tunjuk satu benda depan kita, benda yang dia tunjuk tu dia suruh kita fikir. Bila manusia fikir, manusia buat kajian, manusia buat macam-macam penyelidikan, akhirnya manusia akan dapati sungguh lagu yang Allah Subhanahu wa ta'ala kata. Kata dia di sini, ataupun dari ayat-ayat ini, dapat orang mengetahui bahawa Islam, agama kita yang suci, amat mementingkan kepandaian tulis dan kepandaian baca. Itu dia. Di sini kita faham. Ilmu dalam Islam sangat penting. Tak ada ilmu, kita hidup dalam kegelapan. Ilmu adalah cahaya. Dengan ilmu, dia boleh suluh jalan untuk kita berjalan dalam gelap. Sehingga Quran yang mula-mula turun menerangkan perkara-perkara tulis dan baca. Ayat mula dia kata iqra, suruh baca. Pentingnya ilmu kepada kita. Sebab itu sehendaknya dan sewajibnya rata-rata umat Islam tahu dan pandai tulis dan pandai baca. Dengan kerana itu orang Islam tidak ada pilihan, melainkan kena belajar tulis, kena belajar baca. Tak ada pilihan lagi. Juga daripada ayat yang kelima di atas dapat kita faham bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan bagi pengetahuan yang berfaedah kepada manusia. Asal manusia itu menghadapkan kehendak dan kemahuan dia nak tahu segala sesuatu yang belum diketahui. Tuhan janji dah. Kalau kamu belajar,
aku akan buka lagi pintu pengetahuan kepada kamu semua. Tuan-tuan, kita ni dah lalu zaman orang Islam hebat. Zaman mah, saya panggil. Zaman mah Islam dah lepas dah. Kita lah ni nak buat balik. Nak buat balik orang Islam pergi ke zaman mah ni bukan senang, tuan-tuan. Zaman Islam, zaman ilmu diterokai oleh orang Islam satu masa dulu. Sampai hari ni budak-budak belajar je di sekolah. Duk belajar aja yang kata Ibnu Sina ni siapa, yang kata Al-Khawarizmi ni siapa, yang kata Al-Battani ni siapa, yang kata Ibnu Khaldun ni siapa. Budak-budak kelas ni kelas 1 Al-Farabi, 2 Ibnu Khaldun, 3 Ar-Razi. Siapa dia ni? Depa-depa ni semua ni yang dijadikan nama kelas kepada budak-budak ni. Ni semua adalah orang-orang Islam yang dahulunya menerokai bidang-bidang ilmu yang kemudiannya diturut oleh orang bukan Islam. Tuan-tuan baca ni dalam 1-2 hari ni sibuk. Dalam internet, orang email sana sini duk cerita pasal kembang hak di bedah di Riyadh tu, katanya mati seorang. Saja buat cerita. Yang tujuan cerita ni bukan apa. Tujuan cerita ni sajalah nak timbul satu gempak dalam masyarakat dunia. Tuan-tuan tahulah internet. Internet ni bila masuk satu cerita dalam tu, bukan orang Malaysia aja baca. Satu dunia boleh baca. Kita nak pelingkuk orang senang aja. Tulis dalam internet. Pelingkuklah siapa-siapa yang kita tak suka. Tulis apa pun. Betul tak betul tu soal lain. Soalnya satu dunia baca. Kalau hak kita tulis tu betul, mudah-mudahanlah kita tak jadi apa-apa. Tapi kalau hak kita tulis tu tak betul, satu dunia baca, kita tanggung dosa. Ini bahana yang akan mai menerusi internet ni. Ini bahana dia. Kita boleh tulis apa saja. Kita nak kata kat siapa, kita nak cemoh siapa, kita nak caci siapa, kita nak maki siapa, kita nak fitnah siapa, kita nak buat cerita dekat siapa-siapa, kita boleh buat apa-apa saja. Tapi kita kena ingat, benda hak kita tulis tu, satu dunia baca. Satu dunia menerima maklumat tak betul daripada sumber yang kita bagi, kita menanggung dosa. 2-3 hari ni sibuk duk tulis nu nak berjatuh doktor Islam di Saudi nu. Saja nak berjatuh, sakit hati. Pasal pada mulanya kata kembang siah Malaysia ni nak pergi operate di England. Tiba-tiba kena pergi operate di Riyadh. Operate pula dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala berjaya elok. Pembedahan yang memakan masa hampir 1 hari. Allah Subhanahu Wa Taala bagi berjaya pembedahan ni. Nak bagi tahu kepada orang Islam boleh buat benda ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada orang tak senang hati bila tengok Islam duk naik ni. Ada orang tidak senang hati masuk benda ni dalam internet. Nak timbul satu suasana tegang dalam masyarakat. Bagi tahu kata sebenarnya mati dah seorang. Tinggal seorang lagi aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu benda kecil. Benda kecil pun orang tak senang tengok orang Islam jadi elok. Inikah pula benda besar. Kalau sekiranya Iraq berjaya dalam bidang-bidang yang tertentu, bidang ketenteraan, mereka cipta senjata dan sebagainya, takkan negara-negara bukan Islam nak biar benda ni. Dia tak akan biar. Dia akan cari 1001 alasan untuk nak musnahkan Iraq. Kerana Iraq berjaya dalam bidang-bidang yang mereka tak suka orang Islam berjaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala dah kata dah dalam ayat yang kita baca ni, orang Islam mesti jadi orang yang berilmu. Kita masuk bidang apa pun, biar kita mempunyai ilmu cukup dalam bidang tu. Maka sudah sepatutnya, dia kata rata-rata orang Islam mempunyai pengetahuan yang manfaat dalam segala sesuatu. Orang Islam patut dalam semua bidang, dia ada kepakaran. Dalam semua bidang, orang Islam kena ada kepakaran. Ni, daripada nak atok ni, marmar di dinding ni, kena ada kepakaran. Kalau tak ada kepakaran pasang, sakit mata. Bukan nak jadi elok, jadi sakit mata. Kalau kata kerja pasang marmar, kerja pasang tile, pasang dengan kepakaran. Biar orang sebut dia ni, walaupun kerja dia nampak lekeh, kerja nampak berlemuh, kerja pasang tile, kerja ni bukan kerja glamour. Tapi bila dia buat, orang tengok, semua orang kata elok. Tu, orang kata kepakaran. Ilmu dalam satu-satu bidang. Kalau kata dia pandai dalam perbaik kereta, pandai sungguh. Main kereta apa pun dia boleh perbaik. Dia tak buat silap bila dia perbaik kereta.
Dia pandai dalam bidang tu. Walaupun kerja tu kotak tangan dan sebagainya. Orang Islam disuruh mempunyai ilmu yang mendalam dalam satu-satu bidang. Maka tidak layak dan tidak sepatutnya bagi orang Islam tinggal sebagaimana sekarang ni. Dia kata selama-lamanya. Tak patut orang Islam duduk dalam keadaan Allah ni selama-lama. No, dalam keadaan Allah macam mana? Cukup teruk. Orang Islam dalam keadaan Allah ni cukup teruk. Dalam semua bidang. Tak patah. Dia sam-sam lagu tu aja. Dia boleh tak boleh lagu tu. Boleh, katanya boleh dalam bidang komputer ni. Tapi boleh pun boleh, tak boleh nak cari makan. Boleh cakap lepas dia aja. Lagu tu aja. Dia ni boleh perbaik kereta. Tapi dalam 5 biji kereta, sebiji elok, 4 jahanam lagi. Bukan nak jadi lagi elok. Dia boleh tak perbaik kereta, bukan tak boleh. Tapi dia, kalau buat pi kat orang hak cekap, benda tu pi hantar pagi tengah hari oleh-oleh. Buat pi kat dia seminggu baru boleh siap. Siap pun balik pakai 2 hari hantar balik pula. Mana tak mendalami dalam bidang tu. Itu orang Islam hari ni. Tidak pakar dalam satu-satu bidang. Dia tak mau. Benda-benda macam ni tak mau. Orang Islam, dia kata kena specialize dalam bidang-bidang yang dia masuk. Iaitu terbelakang dalam segala pengetahuan yang amat manfaat. Lah ni, orang Islam ni tinggal ke belakang. Bercakap tentang bidang apa pun, dia lepas ke belakang. Tak boleh nak pergi ke depan. Nak menjuarai satu-satu bidang. Tak boleh, dia kata. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla innal insana la yatgha. Maksudnya sekali-kali jangan diabaikan dan disia-siakan. Itu dia. Ni pula Allah Subhanahu wa ta'ala nak pesan pula kepada orang Islam ni. Setelah Tuhan sebut orang Islam ni kena jadi orang yang berilmu. Tuhan peringat pula manusia, kamu kena ingat kamu asal-asal daripada setitik air mani kemudian jadi darah. Tak ada apa kamu ni. Setelah tu, Tuhan nak peringat manusia ni. Kalla innal insana la yatgha. Jangan begitu, Tuhan kata. Ingat, sesungguhnya manusia ni melampaui batas. Yatgha, daripada perkataan ta'a. Yang orang disebut ta'ut. Ta'ut tu, daripada perkataan ta'a. Maksud dia orang yang melampau batas. Dia sebut dalam ayat ni, kalla innal insana la yatgha. Jangan begitu. Dia kata sesungguhnya manusia ni melampau batas. Hak Tuhan kata boleh. Dia kata tak boleh. Hak Tuhan kata tak boleh. Hak tu hak dia kata boleh, hak dia nak pergi buat. Melampau manusia ni. Ar-ra'ahu istaghna. Bila dilihatnya berkecukupan. Lebih-lebih lagi bila manusia ni tengok diri dia istaghna. Daripada perkataan rina. Rina maksud kaya. Manusia ni bila dia duk nampak diri dia ni istaghna, dia rasa dia kaya, dia rasa dia lebih, dia rasa dia bila dia rasa dia lebih pada orang, dia mula nak jadi melampau. Dia rasa dari segi ilmu dia pandai sekali, dia mula nak jadi sombong. Dia berasa dari segi harta, dia kaya sekali, dia mula nak jadi sombong. Dia berasa dari segi rupa parah, dia segak sekali, dia mula nak jadi sombong. Dia rasa dari segi kuasa, dia paling banyak kuasa, dia mula nak jadi sombong. Manusia ni ar-ra'ahu istaghna. Dia ni akan jadi sombong lebih-lebih lagi apabila dia tengok diri dia ni kaya lebih daripada orang lain semua. Inna ila rabbika ruj'ah. Maksud dia, sesungguhnya kepada Tuhan kamu dikembalikan. Tuhan kata, baik-baik. Baik-baik. Mungkin hari ini kamu kaya. Mungkin hari ini kamu pandai. Mungkin hari ini kamu berkuasa. Tapi ingat, inna ila rabbika ruj'ah. Ingat, satu hari kepada Tuhan kamu kembali. Tak payah manusia ni. Tak usah pandai macam mana, satu hari mati. Tak usah kaya macam mana, satu hari mati. Tak usahlah ada apa pun keliling dia, satu hari mati. Tuhan kata. Ara'aita allazi yanha. Kata Tuhan, khabarkan olehmu orang yang melarang. Maksudnya ara'aita, apa pendapat kamu? Allazi yanha, tentang orang yang melarang. Abdan iza salla, seorang hamba Allah apabila dia sembahyang. Tuhan nak bawa contoh manusia yang asal daripada ayak mani hina. Lepas tu ditakdirkan Tuhan jadi orang yang berkuasa dalam kota Mekah, iaitu Abu Jahal. Bila dia ada kuasa, dia lupa kata dia ni jadi daripada ayak mani yang hina. Dia pergi larang Nabi Muhammad SAW nak semayang.
di sisi Kaabah. Dia ada cerita tuan-tuan. Nabi SAW dia suka semayang di belakang makam Ibrahim. Ini cerita dalam kitab tafsir yang besar-besar. Nabi ni dia bila nak pergi semayang, dia suka pergi duduk belakang makam Ibrahim semayang. Itu sebab kita bila pergi Mekah, selesai tawaf 7 pusingan, sunat kita sembahyang sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Pasal apa? Pasal tu tempat Nabi duduk semayang selalu. Abu Jahal ni, dia duk rasa dia ni orang besar di Mekah. Dia tak suka dekat Nabi ni, dia pergi bagi amaran dekat Nabi depan-depan. Dia kata, aku tak mau kamu semayang tang ni. Aku tak suka, dia kata. Nabi SAW kata dekat dia, Nabi kata dekat dia, bumi ni bumi Tuhan, bukan bumi kamu. Nabi jawab, bila Nabi jawab macam tu, telinga cakap. Maka Abu Jahal terus kata dekat Nabi Muhammad SAW, dia kata, kamu jangan cakap pandai. Seluruh Mekah ni, semua kawan aku semua. Dia cakap macam. Dia pergi larang Nabi semayang tang tu. Nabi kata kat dia, ni bukan hang punya. Kalau kita lah kata, ni bukan pak hang punya. Kita kata, kalau dalam bahasa lah. Ini masjid ni bukan bapak hang punya. Ini Allah Ta'ala punya. Nabi kata, ini Tuhan punya. Bila Nabi jawab macam tu, dia marahlah. Dia kata, hang baik sikit. Dia kata, hang tahu tak ni hang duduk di mana? Hang duduk di lembah. Mekah ni dia panggil lembah. Hang duduk ni di kawasan lembah ni. Mekah ni dia kata, di sini semua orang aku. Dia kata, hang baik-baik sikit. Dia bagi amaran dekat Nabi macam tu. Dan dia kata, lepas ni aku tak mau tengok dah muka hang mai semayang tang ni. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Apa pendapat kamu tentang orang yang duk halang orang daripada sembahyang? Tuhan kata, ara'aita in kana 'alal huda. Maksud dia, apa pendapat kamu jika dia, yakni orang yang duk sembahyang itu di atas petunjuk Tuhan? Apa nak kata kalau orang yang hampir duk marah tu, kalau dia tu orang yang betul? Apa nak kata? Kita duk benci satu orang. Kita benci ni habis punya benci. Cari salah dia. Nak buat dia saja. Apa kata kalau dia betul, kita yang salah? Apa kata? Kita kata dia salah. Kita duk ingat kita betul. Apa kata orang hak kita kata salah tu betul? Macam mana? Abu Jahal dia benci Nabi Muhammad. Dia benci sungguh-sungguh punya benci. Tak mau tengok muka Nabi Muhammad ni. Sampai dia tak benar Nabi Muhammad duduk di situ. Dia tak benar. Nak semayang, dia tak benar. Dia tak bagi Nabi duduk macam tu. Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, ara'aita in kana 'alal huda, wahai Abu Jahal, yang hampir duk benci sangat dekat Nabi Muhammad ni, apa kata kalau Muhammad tu 'alal huda, dia ada di atas petunjuk dan benar? Apa kata kalau dia betul, hang salah? Macam mana cerita? Begitu. Au amara bittaqwa, ataupun dia menyuruh kepada takwa. Apa kata orang yang anduk benci itu, dia betul dan dia mengajak orang kepada takwa Allah, kepada takwa kepada Allah. Apa kata? Kita duk sangka dia salah. Apa kata kalau dia betul? Kalau dia betul, kita salah lah. Itu jawab dia. Tuan-tuan, kita baca tafsir. Di manakah baru ni yang kita baca? Di masjid Tuan Abdullah. Kita baca ayat baru ni. Kisah tentang tentera. Seorang panglima tentera yang bernama Bulas. Kan? Panglima tentera yang bernama Bulas. Yang dia ni tak duduk, tiba-tiba teringat dalam hati dia. Dia teringat dalam hati dia. Apa kata? Dia kata, kalaulah sekiranya Nasrani betul, kita Yahudi ni salah. Macam mana? Bulas ni panglima Yahudi. Jadi dia tak suka apabila dia duk bawa, Yahudi dia duk bawa kitab Taurat. Tiba-tiba main Nabi Isa bawa kitab Injil. Dia tak suka tinggal Taurat nak pakai Injil. Sebaliknya dia nak terus pakai kitab Taurat juga. Dan dia bunuh berapa ramai orang yang menghafal kitab-kitab Injil ini. Dia bunuh. Dia tak puas hati. Dia cari pasal. Dia bergaduh dengan semua orang. Dia bunuh orang-orang alim di dalam agama Nasrani.
Kemudian dia tengok agama Nasrani itu berkembang juga. Macam mana nak buat? Dia pergi menyamar. Bolas ni dia pergi menyamar. Dia pergi menyamar, kata dia kunung-kunungnya dah menyelesai dah. Dengan perbuatan dia duk bunuh orang-orang alim dalam agama Nasrani ni. Lah ni dia nak masuk agama Nasrani. Dia pergi menyamar, kata dia nak masuk agama Nasrani. Yang kata bolas ni. Dalam pada tu, teringat juga dalam hati dia. Dia kata, kalaulah Nasrani betul, kita tak betul macam mana, dia kata. Tuan-tuan, benda ni berlaku dalam masyarakat. Benda ni berlaku. Kadang-kadang dia fikir, aku ni betul ke? Orang yang aku benci ni salah ke? Kenapa kan betul aku salah ke? Jadi macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala kata dekat Abu Jahal ni. Allah kata hang duk marah sangat dekat Nabi Muhammad ni. Apa kata kalau Nabi Muhammad betul? Macam mana cerita dengan hang? Apa pula kata kalau sekiranya orang yang hang benci ni, Nabi Muhammad yang hang benci ni, amara bit taqwa. Dia mengajak manusia kepada takwa. Macam mana? Firman Allah, ara'aita in kazzaba wa tawalla. Apa pendapat kamu jika dia mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu sesungguhnya Allah melihat? Tuhan kata kalau betul lah Muhammad yang hang benci itu salah. Bukankah ada Tuhan? Allah duk melihat siapa betul siapa salah. Ya hang hidup susah-susah tahan orang, halang orang, tak bagi orang semayang apa semua ni, apa cerita? Kalau sungguh dia salah, Tuhan ada, Tuhan hukum dia. Yang kamu nak mendahului Tuhan dalam menghukum orang ni, apa cerita? Begitu turun ayatnya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Maksud dia sekali-kali jangan tertipu. Jika tidak dia, yakni orang yang halang orang sembahyang itu berhenti daripada duk halang orang sembahyang, sungguh kami akan hela dia, akan ubun-ubun kepalanya. Tuhan terus bagi amaran. Tuhan kata kalau kamu masih lagi tak mau nak berhenti daripada duk buat kerja halang orang pergi ke masjid sembahyang, aku akan hantar malaikat aku cekak rambut hang, heret hang ke neraka. Firman Allah, nasiyatin kazibatin khati'ah. Maksud dia ubun-ubun yang berdusta lagi bersalah. Malaikat akan mencekak ubun-ubun rambut orang yang berdosa dan orang yang bersalah, heret pergi ke neraka. Falyad'u nadiyah. Tuhan kata maka hendaklah dia seru kaum dia untuk minta tolong. Ni cerita Abu Jahal tadi. Oleh kerana dia pergi kata dekat Nabi tadi, dia kata aku tak suka hang semayang di sini. Nabi kata dekat dia, apa salah aku semayang di sini? Tempat ni, masjid ni bukan hak kamu punya, tapi masjid ni hak Tuhan punya. Bila Nabi kata lagu tu, dia kata dekat Nabi Muhammad, hang baik-baik sikit. Hang kena sedar, ni hang duduk di lembah Mekah ni tempat aku. Semua hak ada di sini kawan-kawan aku. Tuhan jawab apa yang dia kata tu. Tuhan kata, falyad'u nadiyah. Dipanggil semua geng hang, semua orang yang sokong hang, dipanggil meh nak lawan dengan aku. Sanad'u zabaniyah. Tuhan kata, kami sekali-kali, kami tidak akan lari. Bahkan kami akan seru malaikat zabaniyah untuk lawan kamu. Tuhan kata, betul hang ada kawan ramai? Betul hang ada penyokong ramai? Betul hang ada orang-orang kuat ramai? Hampir panggil semua, Tuhan kata. Dipanggil semua, aku nanti hantar satu aja. Aku hantar malaikat Zabaniyah aja pergi lawan dengan hampa semua ni. Padan untuk nak mengalahkan hampa semua. Firman Allah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali jangan engkau turutkan dia. Tuhan katakan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, dia larang hang tak pergi semayang di situ, terus ada peduli larangan dia, pergi semayang macam biasa. La tuti'hu, jangan engkau taat akan dia. Wasjud, dan sujudlah. Waqtarib, dan hampirkanlah diri kepada Tuhan. Tuhan katakan Nabi Muhammad, terus peduli ni semua, mereka ni semua, terus peduli. Pergi semayang macam biasa. Tuhan nanti jaga. Hari ni, hadis tentang benda ni kita dah baca dah di masjid ni dulu. Cerita tentang Abu Jahal ni. Selepas dah dia tengok Nabi duduk semayang belakang makam Ibrahim, dia tak suka, dia pergi bagi amaran, Nabi buat tak peduli. Nabi pergi juga semayang. Bila Nabi pergi juga semayang, dia sakit hati. Dia sakit hati.
Dia terus bersumpah di depan orang-orang dia. Geng-geng ni pun duk cucuk dia pun bagus juga. Mereka kata Abu Jahal, hang bukan dah pergi warning dah kan Nabi Muhammad dulu. Dia kata aku dah bagi dah amaran ke dia. Mereka kata hang ni habislah. Dia tak peduli amaran hang. Dia duk pergi semayang juga kan tu. Mereka kata ke dia dengar kapang telinga. Oh, aku bagi amaran dia tak peduli kat aku. Tak ada. Mereka kata dia duk pergi semayang macam biasa aja. Dia rasa dia tercabar. Dia terus bersumpah di depan kawan-kawan dia. Dia kata, demi Allata wal Uzza. Demi tokong Tuhan aku Allata dan Uzza. Kalau betul Muhammad duk pergi semayang lagi di tempat yang aku tak bagi dia semayang, aku nak tengok dia sujud. Bila dia sujud, aku nanti pijak tengkok dia, biar muka dia melemah pasang. Dia kata, hang tengok aku ni, Abu Jahal ni, aku nanti buat ke tak kan? Ni, sombong ni. Yang kata sombong Abu Jahal. Terus langkah keluar debu pi dengan kehendak Allah. Nabi Muhammad memang tengah duduk sujud semayang semua. Dia terus terekam pi dekat Nabi, angkat kaki nak bubuh atas batang tengkok Nabi. Nak tunjuk dekat orang-orang dia, aku bukan aku kata saja, aku kata aku buat, aku tentu buat punya. Nak tunjuk dia anak jantan. Dia pi tu angkat kaki nak bubuh, tiba-tiba dia melayah ke belakang. Dah angkat kaki dah, tiba-tiba dia melayah ke belakang, tangan dia macam duk tepis sesuatu. Kawan-kawan dia terus bertanya dia, wahai Abu Jahal, apa pasal dengan kamu? Dia jawab apa? Dia kata, sesungguhnya baini wa bainahu, dia antara aku dengan Muhammad ni la khandaqan min nar. Dia kata ada satu parit yang penuh dengan api. Dia kata aku melayah ke belakang pasal aku nampak api tu nak kena aku. Dia kata. Orang duk tengok, tak ada apa. Dia nak pijak Nabi ni, dia kata ada api, dia melayah ke belakang. Sebahagian daripada sahabat Nabi dengar dia punya cakap dekat kawan-kawan dia ni, mereka pergi habang dekat Nabi. Mereka kata, ya Rasulullah, tadi Abu Jahal dah sikit lagi nak pijak kamu. Tiba-tiba dia melayah ke belakang. Dia pergi habang kat mereka di sana. Dia kata ada parit penuh dengan api. Nabi tambah sikit lagi. Nabi kata, dah, bukan setakat parit api saja. Nabi kata, bahkan ada satu malaikat duk ada jaga aku tadi. Kalau sekiranya Abu Jahal cuba hampir lebih dekat daripada tadi dengan aku, nescaya malaikat akan koyak dia jadi sekepil-sekepil. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita dah baca hadis ni di masjid ni pada satu masa dulu. Inilah cerita tentang surah Al-Alaq yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Secara ringkas dia kata dengan ayat 6, 7, 8 Allah mengatakan, wahai manusia, sekali-kali janganlah kamu sia-siakan dan kamu abaikan peri kehidupan ataupun gelombang hidup yang turun naik dan malang mujuknya ini. Tetapi hendaklah kamu hati-hati dan kamu awas menempuh gelombang hidupmu itu supaya jangan kamu karam dalam kehidupan. Tafsir ni dia punya bahasa ada tinggi sikit. Gelombang hidup lah, apa karam ni semua dia suka duk main bahasa ni. Penulis kitab ni dia suka main bahasa. Dia nak abang kat kita. Dia kata hidup dalam dunia ni macam-macam cerita. Kita sendiri tahu benda ni. Kita hidup dalam dunia ni macam-macam cerita. Ada hari seronok, ada hari sedih. Ada hari bahagia, ada hari derita. Ada hari senang, ada hari susah. Ada hari sehat, ada hari sakit. Ni yang kata hidup. Manusia hidup mesti jumpa benda ni. Kaya, tapi hati sedih. Ada juga. Manusia dalam hidup ni kaya, tapi Tuhan bagi sakit. Ada juga. Jadi hidup dalam dunia ni dia ada macam-macam. Asam, garam, semua nanti ada dalam dunia ni. Dia kata, jaga. Dia kata kat kita, jaga. Jangan sampai kita terpedaya dengan asam garam dunia. Jadi, sungguh manusia itu mudah ataupun biasa dan sering sesat dan derhaka ataupun melampaui garis yang patut. Dia kata nama kata manusia ni selalulah. Selalu dia nanti melampaui sempadan yang Tuhan tentukan. Selalu nanti jadi benda ni. Sekali-sekala dia nanti jadi. Hak Tuhan tak bagi dia pergi buat. Hak Tuhan larang dia nanti langgar. Dia nanti jadi benda ni. Lebih-lebih lagi bila dia rasanya bahawa dirinya sudah berkecukupan. Lebih-lebih lagi bila dia rasa dia okey. Dia rasa dia ada duit. Dia rasa dia ada kuasa. Dia rasa dia ada macam-macam kelebihan. Maka lebih lagi dia nak kelanggang apa yang Tuhan larang. Begitu.
mudah ataupun biasa manusia itu melampaui garis yang patut dalam segala hal apapun, atau mudah dan biasa meninggalkan dan melengahkan segala kewajipan kepada siapa jua pun. Lebih-lebih lagi bila dirasa bahawa dirinya cukup harta, cukup berkuasa, cukup banyak keluarga, cukup pembantu yang nak membantu dia, cukup pandai, cukup berpengetahuan, cukup tempat, cukup pakaian, cukup kuat dan cukup sihat, dan cukup derajat dan cukup kemuliaan dan sebagainya lagi. Bila manusia rasa dia cukup semua benda ni, dia mula nak jadi orang yang tak heran ke orang. Ni nama kata manusia. Bila dia dapat semua benda ni, semua benda-benda yang menjadi kelebihan ni ada kat dia, dia mula dia buat tak entang ke orang. Dia nak jadi sombong dengan orang. Dia nak tunjuk dia tak peduli ke orang. Maka inilah bermulanya kebinasaan manusia. Kemudian terus turun bawah. Itu dia ulang benda yang sama. Terus turun di bawah. Dia kata manusia yang merasa, perenggan dua daripada bawah. Manusia yang merasa cukup itu akan mudah jadi derhaka dan melampaui batas sempadan. Dan mudah ataupun biasa meninggalkan ataupun melengahkan kewajipan. Jika mereka tidak menjunjung tinggi agama Allah dengan sepenuh hati dan segenap anggota. Maka sebab itu Allah berkata, sesungguhnya kepada Tuhanmu semata-mata kamu kembali. Pasal itu Tuhan peringat kita. Bahawa satu hari kita akan mati. Mati, balik jumpa Tuhan juga. Hari-hari tuan-tuan. Orang mati ni bukan nanti tua, bukan nanti sakit. Duduk sihat elok-elok pun boleh mati. Tuhan peringat kita benda ni. Kematian ni tuan-tuan, betul-betul dia memberi pengajaran dekat kita. Bila satu orang mati, kita mau tengok, kita mau ambil ingat. Kata, satu hari benda ni nanti kena kat kita. Hari ni hari dia. Kita tak tahu bila hari kita. Tahkah balik sekejap lagi hari kita. Tahkah tak ada nak pagi esok hari kita. Kita tak tahu bila nak mai hari kita untuk nak jumpa kematian yang dijanjikan Tuhan. Dia kata ketahuilah dan percayalah wahai manusia, bahawa segala-galanya, iaitu segala kecukupan kamu itu kembali kepada Allah semata-mata urusan. Semua hak Tuhan bagi ni akan balik dekat Tuhan. Kalau Tuhan bagi sihat, satu hari Tuhan ambil balik. Kalau Tuhan bagi kita kaya, satu hari Tuhan ambil balik. Dan dia kata dikekalkan sementara waktu sahaja. Dan disusut ataupun dihabiskan sehabis-habisnya apabila tiba masa. Diri kita masing-masing pun kepada Allah semata-mata kembali urusan yang tertinggi. Dan kepada Allah semata-mata kembali keadaan kelak di alam akhirat. Akhirat itu kelak manusia rata-rata akan melihat sejelas-jelasnya segala yang dikerjakannya di dunia ini. Serta terima balasan pekerjaannya itu di akhirat nanti. Dan di akhirat nanti manusia akan ditanya daripada apa kecukupan dirinya yang dipinjamkan Allah kepadanya itu. Dia kata semua hak kita dapat, Tuhan nanti tanya itu. Sihat hak Tuhan bagi kita guna untuk buat apa? Harta hak Tuhan bagi guna untuk buat apa? Ilmu hak Tuhan bagi guna untuk buat apa? Semua Tuhan nanti tanya balik. Sebab itu, wahai sekalian manusia, jangan satu juga pun kecukupan yang menyebabkan kamu merasa hidup senang dan beruntung itu membawa kamu derhaka dan melampaui batas sempadan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu jangan sombong, dia kata. Tuan-tuan tengok bawah tu. Dia kata orang yang dimaksudkan dalam ayat 9 dan sampai 13 tu, orang itu ialah Abu Jahal. Yang telah berbuat terhadap Nabi kita pada satu kali. Abu Jahal kata, demi jika saya lihat Muhammad semayang di sisi Kaabah, sungguh akan saya injak akan tengkoknya. Ni hak kita cerita tadi. Ni adalah cerita tentang Abu Jahal buat ke Nabi SAW. Tuan-tuan turun bawah sekali. Dia kata ayat 14 sampai ayat 18. Allah mengatakan, tidakkah orang itu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Tuhannya yang memberi segala-galanya kepadanya. Melihat dan mengamati segala perbuatan dan pekerjaan lahir dan batin. Jika Allah lihat orang itu bertakwa dan menurut petunjuknya, pasti Allah akan balas perbuatan itu dengan sebaik-baiknya. Dan jika Allah lihat orang itu dusta dan berpaling daripada Allah, Allah akan hukum mereka. Yang ni tuan-tuan, kita kena faham. Kita buat baik, Tuhan balas. Kita buat jahat, Tuhan balas. Tak ada satu benda baik yang kita buat yang Tuhan tak nilai.
Dan tak ada satu benda jahat yang kita buat, kita boleh terlepas daripada balasan Tuhan. Hak ni kena ingat betul-betul. Sekali-kali, janganlah orang-orang yang derhaka, yang melampaui garis yang patut itu, berlaku-laku dan terus-menerus atas derhaka. Dan melarang ataupun menghalangi orang mendirikan sembahyang. Jangan sekali-kali, dia kata tuan-tuan, duk halang orang daripada buat ibadat kepada Allah. Halang orang sembahyang, halang orang pergi mengaji agama, tak boleh. Tak boleh. Sama ada halang dalam bentuk kekerasan. Pergi suruh orang tunggu jalan, tahan, tak usah bagi orang pergi mengaji agama. Salah. Ataupun halang dalam bentuk sebarkan da'iyah dalam masyarakat supaya orang tak pergi mengaji. Juga salah. Itu termasuk dalam halang. Kita sebar cerita, tak usah duk pergi kat ustaz ni, dia ni jahat. Salah kerja macam tu. Jahat kang mana? Mana satu yang ustaz tu cakap yang salah dari segi agama? Bagi tak. Mana dia benda yang ustaz tu mengajar yang salah dari segi agama? Bagi tahu. Tak boleh bagi tahu apa yang salah, tu halang orang tak bagi pergi mengaji. Ini satu perbuatan yang sangat jahat, yang dilarang oleh agama Allah, yang dilarang oleh ayat yang kita duk baca ni. Sekali-kali jangan orang yang derhaka, yang melampau itu, yang melampau garis itu, berlalu-lalu dan terus-menerus derhaka. Jangan menghalang orang sembahyang. Demi jika dia tidak juga berhenti dari perbuatannya itu, sungguh kami akan menyentak ubun-ubun dan dahinya. Dahi ataupun ubun-ubun yang dusta lagi bersalah itu. Kalau dia duk buat juga kerja, duk halang orang pergi mengaji agama, pergi masjid, sembahyang dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala kata akhirat esok aku akan suruh malaikat sentak kepala dia, lempak dia ke neraka. Begitu. Dan hendaklah dicubanya, panggil kawan-kawan dia untuk mengganggu orang mendirikan sembahyang dan menyakiti orang yang benar-benar bertakwa dan turut petunjuknya. Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah untuk mengalahkan ataupun membinasakan mereka. Zabaniyah iaitu semacam tentera kami yang kuat, yang tidak kuasa siapa pun mengalahkan dia. Maka binasalah mereka di atas dunia. Dan di akhirat, mereka dengan kehinaan masuk neraka jahim. Yang menjaga neraka itu ialah malaikat Zabaniyah. Dengan ayat 19 Allah berkata, janganlah kamu hirau perkataan orang yang derhaka dan merasa diri dia dalam kecukupan itu. Dan jangan kamu turut dan jangan kamu contohi segala perbuatan mereka yang derhaka itu. Maka hendaklah kamu tunduk dan setia kepada Tuhan dalam segala hal dan keadaan. Serta berusaha seberapa kuasa kamu hampirkan diri kepada keredaannya. Dia kata sampai di sini, sampai habis ayat tu, iaitu firman Allah, wasjud waqtarib. Dia kata, wahai pembaca dan wahai pendengar kepada surah Al-Alaq, daripada awal sampai akhir ini, hendaklah sujud tilawah. Demikianlah sepakat ulama Islam yang kebilangan kecuali Imam Malik. Dia kata ni, surah Al-Alaq ni, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini adalah terdapat dalam dia ayat sujud. Wasjud waqtarib, ayat sujud sajdah. So bila kita baca ayat ni, sunat. Sunat bagi kita sujud, dan sujud itu dinamakan sujud sajdah ataupun sujud tilawah. Sujud kerana membaca ayat ini. Wallahu a'lam bimuradih. Dia kata tamat tafsir surah Al-Alaq. Lepas ini kita akan masuk tafsir surah Al-Qadar Makkiyah. Wallahu